Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bekal. Ya, selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Filipai babak kedua. Kerendahan hati Kristus dan kebesarannya. Mari kita bermula. Kerana kamu hidup bersatu dengan Kristus, kamu dikuatkan. Kerana Kristus mengasihi kamu, kamu dihiburkan. Kamu dipimpin oleh Roh Allah dan kamu saling mengasihi serta saling berbelas kasihan. Aku berharap saudara semua dapat benar-benar menyenangkan hati aku dengan hidup seia sekata. Saling mengasihi dengan kasih yang sama dan mempunyai fikiran serta tujuan yang sama. Janganlah lakukan sesuatu bagi kepentingan diri sendiri atau kerana hendak menyombongkan diri. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Utamakanlah kepentingan orang lain. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Sikap kamu hendaklah seperti sikap Kristus Yesus. Sebenarnya dia ilahi, tetapi dia tidak menganggap keadaannya yang ilahi harus dipertahankannya. Sebaliknya, dia rela melepaskan segala-galanya, lalu menjadi seperti seorang hamba. Dia datang sebagai manusia dan hidup seperti manusia. Dia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sehingga mati, iaitu mati di salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia setinggi-tingginya dan mengurniakan dia kedudukan yang lebih tinggi daripada semua kedudukan yang lain. Oleh itu, untuk menghormati Yesus, semua makhluk di syurga dan di bumi dan di bawah bumi akan sujud menyembah dia. Mereka semua akan mengaku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan demikian, Allah Bapa dimuliakan. Amin. Bersinar sebagai cahaya di dunia. Ayat 12. Oleh itu, saudara-saudara aku yang tercinta, sebagaimana kamu sentiasa taat kepada aku ketika aku bersama-sama kamu, lebih mustahak lagi kamu taat kepada aku sekarang ini
ketika kita berjauhan. Allah sudah menyelamatkan kamu. Oleh itu, kamu harus terus berusaha menyempurnakan kesejahteraan kamu. Lakukanlah hal itu dengan penuh hormat kepada Allah, kerana Allah sentiasa bekerja di kalangan kamu untuk membuat kamu mahu dan sanggup melakukan apa yang dikehendakinya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersunggut-sunggut atau bertengkar. Dengan demikian, kamu menunjukkan ketulusan dan kemurniaan sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup di kalangan orang jahat dan berdosa. Ketika kamu menyampaikan berita yang memberikan hidup yang sejati, kamu harus bersinar antara mereka seperti bintang menerangi langit. Jika kamu berbuat demikian, aku mempunyai alasan untuk berbangga dengan kamu pada hari Kristus datang kembali. Hal itu membuktikan bahawa segala usaha dan jerih payahnya aku tidak sia-sia. Mungkin aku akan dibunuh dan darah aku menjadi seperti persembahan yang dicurahkan di atas korban yang kamu persembahkan kepada Allah sebagai tanda bahawa kamu percaya kepadanya. Jika demikian, aku bersyukur dan bersukacita dengan kamu semua. Begitu juga kamu harus bersukacita kerana apa yang akan berlaku dan turut bergembira dengan aku. Timotius dan Epaphroditus. Ayat ke-19. Aku berharap bahawa dengan pertolongan Tuhan Yesus, aku dapat segera mengutus Timotius kepada kamu, supaya berita tentang kamu boleh menenteramkan hati aku. Timotius satu-satunya orang yang sehati dengan aku, dan dia benar-benar mengambil berat tentang kamu. Semua orang lain sibuk mengurus kepentingan mereka sendiri dan bukan kepentingan Yesus Kristus. Kamu sendiri tahu bahawa Timotius sudah membuktikan betapa baik kepribadiannya. Aku dan Timotius sama seperti bapa dengan anak yang sudah bekerja bersama-sama untuk menyebarkan berita baik. Oleh itu, aku bercadang mengutus dia kepada kamu. Sebaik sahaja aku mengetahui apa yang akan berlaku kepada aku. Aku berharap bahawa dengan pertolongan Tuhan, aku sendiri akan dapat mengunjungi kamu tidak lama lagi. Aku merasa perlu menyuruh Epaphroditus yang kamu utus untuk menolong aku kembali kepada kamu. Dia sudah bekerja dan berjuang dengan aku untuk mempertahankan berita baik. Dia sangat ingin berjumpa dengan kamu semua dan dia susah hati kerana kamu sudah mendengar bahawa dia sakit. Memang benar dia sakit dan hampir meninggal. Tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan dia sahaja, tetapi aku juga, supaya aku tidak bertambah sedih. Itulah sebabnya aku semakin ingin
menyuruh dia kembali kepada kamu, supaya kamu bergembira semula apabila berjumpa dia, dan kesedihan aku pun akan hilang. Oleh itu, sambutlah dia dengan penuh kegembiraan sebagai seorang saudara seiman. Hormatilah semua orang yang seperti dia, kerana dia sudah mempertaruhkan nyawa dan hampir meninggal untuk kepentingan pekerjaan Kristus. Dia berbuat demikian untuk memberi aku pertolongan yang tidak dapat kamu berikan. Ya, Timotius dan Epaphroditus adalah pengikut Yesus Kristus, dan mereka adalah penolong bagi Paulus semasa Paulus di penjara. Ini adalah jemaah-jemaah yang saling menyayangi mereka, sesama mereka. Sikap ini kita mesti belajar. Okey? Sikap kita hendaklah seperti sikap Yesus Kristus. Sekian, terima kasih. Shalom.